بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita di dalam satu majlis yang mulia, majlis yang di dalamnya mengandungi bacaan hadis Nabawi Asy-Syarif. Jadi kita sama-sama telah membaca pada minggu lepas hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah, kitab hadis yang dikarangkan oleh Al-Imam Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Jadi kita telah bacakanlah pada minggu lepas, alhamdulillah. Itulah yang kita kena jaga sebenarnya tuan-tuan, yakni majlis ilmu ataupun disebutkan sebagai kuliah mingguan lah, yang mana kita kena pelihara dan jaga. Sebenarnya sistem silibus berkitab tu adalah yang paling bagus sekali kita belajar. Kadang-kadang bila kata ceramah, kita lihatlah macam yang saya ada kongsikan di Facebook saya, ceramah daripada saya punya sahabat Ustaz Muhammad Al-Bakri tentang kepentingannya kita menjaga kuliah berkitab ataupun kuliah bersama dengan tok guru. Kuliah berkitab tu kita belajar daripada kulit ke kulit. Kalau ceramah tu berbeza, ceramah ataupun forum perdana nya adalah penyebaran maklumat secara sekat-sekat. Tapi dalam kitab berkitab tu kita baca sikit hadis disyarahkan, sikit hadis disyarahkan. Sama juga dengan kitab-kitab fiqh yang kita belajar daripada satu bab. Contohnya bab pertama, bab bersuci, kita belajar sikit kita belajar. Okey, ayat mutlak ada berapa? Air mutaghayyir apa jenisnya, apa syarat-syaratnya? Kayak air musyammas macam ni. Jadi dibahaskan dalam pembelajaran berkitab. Ataupun kita dunggah di masjid tu sebagai kuliah mingguan, kuliah ataupun kuliah bulanan. Yang kita baca tu yang kita kena pelihara. Kadang-kadang keletuk bila masyarakat lebih pentingkan ilmu tu diambil daripada WhatsApp. Di WhatsApp tu ada sebar sesuatu, kita ambil bulat-bulat. Maka sepatutnya kita hadir majlis ilmu dan kita mempelajarilah daripada para asatizah, para ustaz ataupun para alim ulama yang ada. Okay, kita teruskan pada pembacaan kitab kita pada hari tu, pada muka surat 76, hadis yang kedua. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yukfara billahi jahran wa dhalika 'inda kalamihim fi rabbihim. Rawahu al-Hakim fi at-Tarikh wa Tabrani fi al-Awsat wa rawahu Abu Nasr fi al-Ibanah. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah Allah Subhanahu wa taala disyirikkan secara terang-terangan ketika mereka bercakap tentang Tuhan mereka. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab At-Tarikh, At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, diriwayatkan juga oleh Abu Nasr di dalam kitab Al-Ibanah. Jadi kalau kita baca hadis tu tuan-tuan secara literalnya, apa yang kita faham? Supaya kita macam apa maksud tu? Kita pun kurang jelas. Kerana apa? Kerana hadis singkat. Maksud daripada hadis tu sebenarnya luas dan banyak, dan disebut ke dalam istilah ilmu hadis sebagai lafaz yang mutlak. Mutlak tu adalah umum. Adapun perkataan dalam hadis tu la taqumus saah, tidak akan berlakunya kiamat tu hatta sehingga yukfara. Perkataan yukfara tu asal perkataannya daripada kafara lah. Kafara tu maksudnya adalah ingkar, si mempercayai, mensyirikkan. Tapi penterjemah tu meletakkan disyirikkan. Bila dituliskan yukfara, saya lebih suka terjemahkan dengan
diingkari. Allah itu diingkari, kewujudannya diingkari. Jadi yang maksudnya yukfara situ. Bila mana zaman akhir zaman tu kata Nabi, tidak akan berlaku kiamat tu sehingga kelak banyaknya orang mengingkari Allah, mengingkari kewujudan Allah. Sehingga kan bila banyaknya berlaku di antara siapa tadi kalamihim al-jidal, perdebatan. Banyaknya berlaku di antara situ perdebatan, permusuhan. Yang akan berlaku bila tidak bicara tentang Tuhan, bergaduh. Terutamanya yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah golongan-golongan etis. Golongan-golongan etis yang mana banyaknya hadir pada zaman kini tu. Adakah kita pelik dengan keadaan yang kini tu banyaknya orang mempertikaikan Tuhan? Ni Tuhan si makbulkan doa, ni Tuhan. Maka kalau kita lihat balik dalam surah Al-Baqarah tuan-tuan, benda tu dah berlaku pada zaman Nabi Musa dah. Dah pernah berlaku pada zaman Nabi Musa, di mana tadi ada satu kisah Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi Musa tadi untuk memilih yang paling baik daripada kaum Bani Israel untuk pergi ke miqatur rabbih, iaitu tempat ibadah Nabi Musa di Gua Sinai. Ada gunung Sinai yang ada sikit gua. Gua tu dah disebutkan sebagai miqat, tempat bagi beribadahnya Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa tadi untuk mencari orang yang terbaik daripada kaum Bani Israel yang ramai untuk ikut Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun mula pemilihan, penyaringan dan sebagainya. Maka Nabi Musa telah jumpa 70 orang yang paling baik daripada Bani Israel. Bani Israel telah dikatakan jumlahnya dekat beratus ribu, 70 yang paling baik Nabi Musa jumpa. Dan disuruh tadi berpuasa, disuruh bersuci berwuduk lah apa semua. Kemudian yang ketiganya adalah disuruh mencuci pakaian. Pakai pakaian yang paling bagusnya ada. Dan setelah dilakukan oleh 70 orang tu, maka diembak naik ke atas gunung Sinai. Gunung Sinai tu di Mesir. Diembak naik gunung, maka sebelum sampai ke Gua Sinai, tempat Nabi Musa beribadah, maka 70 orang tu tadi yang ikut tu Bani Israel tu nyamadah dengan Nabi Musa. Ya Nabi Allah, kami orang nak minta satu benda, mau dengar kalam daripada Tuhan. Tidak mau dengar live. Maka diimbaklah makin dekat Nabi Musa dengan gua tempat Nabi Musa beribadah tiba-tiba datang awan mengerumuni kawasan tersebut. Kisah itu disebut dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir At-Tabari. Tafsir sebelum rujukan sumbernya. Maka terjadinya satu awan mengelilingi Nabi Musa dan kelompok yang ikut tadi. Maka ketika tadi keluarnya cahaya daripada dahi Nabi Musa alaihi salam, sehingga manusia akan dapat tangga. Terangnya sangat terlalu terang sehingga akan turunnya wahyu ketika turunnya wahyu di mana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Bila Allah berbicara, Allah turunkan satu kalam, anni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa la ta'budu ghairi, kata Allah. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Kemudian ana zu bakatin, aku adalah pemilik Kaabah. Akhrajtukum minal ardi Misra, aku telah keluarkan kalian daripada Mesir. Biyadis syadidatin, daripada tangan orang yang zalim, yang kejam. Fa'buduni, maka sembahlah aku, wala ta'budu ghairi, jangan engkau sembah selain daripada aku. Maka disampaikan kepada 70 orang tadi. Sedangkan 70 orang tuan-tuan, sida tadi dah lihat dah mukjizat Nabi Musa. Dah terang-terang Nabi Musa Allah izinkan untuk mendengar kalamnya ketika Tapi tadi setelah selesai disampaikan wahyu yang tadi apa minta saja? Disebutkan dalam Quran, wa idz qultum ya Musa, ingatlah ketika materi tahun sebut, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami orang akan beriman dengan engkau wahai Musa, hatta narallahu jahratan, sehinggalah kami orang melihat Allah secara terang-terangan. Mudahnya orang Yahudi dulu tu zaman Nabi Musa AS dah minta dah, kami orang akan beriman dengan engkau wahai Nabi Musa, hatta narallahu jahratan, ketika kami melihat Allah secara terang-terangan. Dalam tafsir menceritakan maksud apa yang kena tidak minta macam mana. Walaupun tu Bani Israel yang terbaik dah dipilih,
yang dah terbaik dipilih tadi tetap juga mengingkari benda yang dah nampak tadi. Segala mukjizat Nabi Musa alaihissalam dah nampak sebelumnya dan setelah tu pun masih lagi. Sehingga akan disebut dalam Al-Quran, fa'akhazatkum sa'iqatu, sehingga akan 70 orang tadi tuan-tuan ditimpa dengan sa'iqah. Dalam tafsir sa'iqah tu mengatakan an-naru minas sama'. An-naru minas sama' maksudnya adalah kilat. Tidak disambar peti. Kurang ajar nak. Dah nampak tadi wahyu dah turun depan mata ya. Simak ni Musa ke bawah menanggap Allah direct depan mata padanya. Oh menanggap Allah depan mata. Sekali tulah sidanya tadi fa akhazatkumus sa'iqah. Allah turunkan kilat kena kepada sidanya. Sehingga dalam Quran menceritakan wa antum tanzurun, dan kalian melihat benda ya. Maksud tadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam tafsir menafsirkan ayat tu sidanya lihat setiap seorang daripada sidanya kena sambar peti seorang-seorang. Sab seorang mati. Sab seorang mati, sampailah semua mati. Mati semua sidanya kesian. Kerana biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kurang ajar ketika berada di miqat, tempat ibadahnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa pun menangis lihat peristiwa ya. Walaupun dia tahu umatnya ketika biadab, nangisnya kerana dia risau dengan keadaan umatnya. Tapi dia madah ya Rabb padahnya. Madza aqulu li bani Israel, katanya. Apa yang aku nak madah dengan kaum Bani Israel? Qad ahlakat khiyaruhum, padahnya. Telah binasanya orang yang paling baik di kalangan sidanya. Sudah binasa. Apa aku nak madah dengan kaum Bani Israel, padahnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat seterusnya telah berjanji dengan Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah SWT akan hidupkan yang meninggal tadi, yang mati di sambar peti, Allah akan hidupkan. Sehingga ke dalam ayat seterusnya daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 55 tu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan thumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian semula, dibangkitkan. Dalam tafsir menceritakan dengan tafsir daripada para sahabat menafsirkan ayat tersebut thumma ba'atsnakum, kemudian kami membangkitkan kalian, orang yang 70 orang ya Bani Israel yang mati tadi dibangkitkan min ba'di mautikum, setelah matinya kalian. Dalam tafsir dimatakan lagi secara seorang-seorang dibangkitkan, hidup balik. Seorang hidup balik. Kerana apa? Kerana untuk menyenangkan hati Bani Israel yang lain. Allah sebut la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Sehingga lepas peristiwa tu tidak bertaubat. Kerana apa? Apa hikmah di sebaliknya Allah memberi sidaknya mati seorang-seorang? Supaya sidak lihat mati itu benar. Yang pertamanya. Yang kedua, bila sidak dibangkitkan semula seorang-seorang juga, menunjukkan sidaknya pernah mati, bahawa peristiwa tak betul, bukan hanya mimpi. Dibangkitkan seorang-seorang. Maka jadi setelah sidak makin, sidak pun pulang ke kampung, pulang bersama kaum-kaumnya, maka sidaknya pun bertaubat. 70 orang Yahudi. Jadi kita apa kita mau heran daripada hadis Nabi tadi, hatta yukfara billahi jahran, sehingga akan orang-orang zaman kita kelak yang akan ingkar Allah Subhanahu Wa Taala dan berdebat dengan apa? Dengan keberadaan Tuhan. Kerana orang ateis tuan-tuan, yang lahirnya awal daripada mazhab Asyuyu'iyah. Mazhab Syuyu'iyah itu dalam bahasa Melayunya komunisme. Komunisme itu setidaknya adalah orang yang menolak semua agama. Tidak akan menolak semua agama Kristian, Buddha, tidak tolak semua. Sehingga akan lahirnya orang-orang ateis tu, orang yang percaya kepada Tuhan daripada golongan sidat tu. Mula bertebaran di seluruh dunia. Kalau kita lihat tuan-tuan, memang tuan-tuan si nampaklah macam kita hidup lingkungan kita tu, mungkin si nampak orang yang etis. Tapi kalau tuan-tuan masuk ke dalam media sosial, di ruang contohnya Twitter, di Facebook memang si nampak. Kerana Facebook adalah tempat-tempat orang-orang tua. Di Twitter tu adalah golongan-golongan muda, tempat tidak mengekspresikan kemarahan dan ketidakpuashatian saja. Dan saya lihat di Twitter tu banyak pemuda-pemuda yang etis, yang jauh daripada agama Allah, yang percaya kepada kewujudan Tuhan. Apakah dasar bagi orang etis tu? Sebenarnya mendahulukan akal dan menolak wahyu. Yang pertamanya, sebenarnya menggunakan akal, menolak wahyu. Kemudian ada satu mazhab akidah pada zaman tabi'in dulu, namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah tu tidak mendahulukan akal, menerima wahyu, tetapi tidak maulah penyaringan. Buang tu, buang ya, buang tu, sebenarnya buang. Sebenarnya rasa benda tu sesuai dengan akal, nak tidak buang. Tapi tidak ambil Al-Quran dan Sunnah tu.
Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita pegang dengan 3, Al-Quran, Al-Hadis dan akal. Maksudnya tadi, bila kita belajar tauhid, kita akan ada menerima dalil naqli, dalil daripada Quran, dan ada dalil akli, dalil daripada akal yang kita belajar tauhid. Jadi menunjukkan peranan akal itu adalah penting sebenarnya, bukan kita tolak. Tapi bila salahnya bila kita menggunakan akal dan membuang wahyu, baru kita jadi macam ateis tu. Mulanya menolak kepercayaan Tuhan. Macam tadi orang Yahudi kata apa? Hatta narallah jahratan. Sehingga kami kalau nanggap Allah depan mata. Sama je dengan kita tu, ditanyanya kepada kita, ni Allah. Ni aku sih nampak pun Tuhan. Jadi banyak yang berlaku pada zaman kita tu. Saya tertarik dengan satu kisah Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Semua orang kenal lah, yang masyhur di Malaysia tu. Waktu kami duduk dengannya di Hadramaut, Yaman, yang memberi nasihat kepada semua, yang para dai-dai yang bakal pulang tu, yang menasihatkan tentang waqi', maksudnya keadaan anak-anak muda di Malaysia. Maka pada satu ketika tadi, dia tengah ceramah dan beri tazkirah, kemudian ada 3 orang pemuda tu. 3 orang pemuda tu, pemuda yang etis, yang percaya dengan Tuhan. Dia mau berjumpa dengan Habib Ali. Tapi Habib Ali ketika dia sedang melayani tetamu VIP-nya yang datuk-datuk tu, yang daripada golongan Tan Sri datuk-datuk, maka dia marah dengan PA-nya supaya suruh dia tunggu dulu, selesai yang akan layanilah. Jadi kita lihat uslub dakwah daripada Habib Ali Zainal Abidin. Maka ketika mana tadi dia pun madah dengan sidak 3 orang pemuda ya, kita akan jumpa di kedai makan. Kemudian Habib Ali yang kita tahu keadaannya, yang memang nampak kewibawaannya bila dia pakai jubah double, pakai imamah lagi, pakai serban, pakai ridak lagi. Jadi memang nampak wibawa ulama. Akhirnya tahu bila kita berhadapan dengan orang contohnya akan rasa gementar, selesa. Maka apabila Habib Ali ketika dia buka baju jubahnya bukanya, ridak buka, kopiah pun buka, pakai jubah biasa aja. Masuk jumpa, dan dia jumpa kepada 3 orang pemuda tu, yang dah assalamualaikum, beri salam apa semua. Maka pemuda tu tadi sidaknya pun tergamam. Wallahu alam sebab apalah. Tergamam dan saya dah berlaku perdebatan pun lah. Tergamam dan ditanya nama apa semua, kemudian diceritakan, apakah hajat antum? Apakah hajat kalian jumpa dengan saya lah? Kemudian sidaknya bercakaplah, saya mau tanya tentang agama. Apa peranan agama tu? Kena agama tu? Siapa? Ni Allah semua. Maka dijawab Habib Ali dengan lemah lembut, tanpa marah, tanpa perdebatan. Kemudian Habib Ali mula menyentuh tentang masalah emosi saja. Adakah sidaknya tu ada masalah emosi ke sekian ke? Maka Habib Ali mendapati ketiga-tiga sidaknya tu yang berfahaman etis memang ada masalah pribadi. Contoh yang pertamanya adalah masalah keluarga. Si dipeduli keluarga, dibuang keluarga, ataupun mengalami cemohan, hinaan dan sebagainya. Maka sidaknya tadi kena ditimpa satu ujian yang sangat berat, sehingga kan sidak tadi rasa bebannya hidup di dunia tu. Ni Tuhan si tolong. Maka sidaknya rasa macam ni. Sedangkan ujian yang ditimpa kepada semua manusia tu adalah ujian yang mampu untuk kita hadapi sebenarnya. Kerana yang dapat tahu ia adalah diri kita diinput. Di mana Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saya akan bebankan hambanya, melainkannya hambanya mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Maka adalah satu hidayah tadi, di mana 3 orang pemuda tadi dia jumpa Habib Ali ya. Habib Ali pun santuninya dengan baik, diikramnya dengan baik. Akhirnya 3 orang pemuda yang menangis depannya. Ajiblah, satu benda yang ajib, benda yang luar biasa, menangis. Dan akhirnya Habib Ali memberikan sidanya peluang untuk belajar agama, belajar tauhid, mendekatkan kepada agama. Akhirnya sidanya khidmat dengan Habib Ali Zainal Abidin. Sampai kini itu khidmat. Jadi ia adalah kelebihan. Jadi Habib Ali pesan dengan kami orang semua untuk menyantuni para pemuda yang macam tu, menyantuni sebenarnya orang-orang yang jauh daripada agama tu, yang dah sampai tahap si caya Tuhan. Kalau kita lihat di Twitter banyak tuan-tuan, memang banyak pemuda-pemuda tu tadi sebenarnya asalnya daripada liberal, mula selecting dalam agama, dan akhirnya dia menolak. Saudara banyak sajatlah, maaf cakaplah, yang sajat. Akhirnya nya nak maulah satu agama Islam liberal. Please accept me. Saya tu adalah perempuan transgender. Please accept me. Tapi saya mengamalkan Islam. Dia Islam liberal tuan-tuan. Nya memilih
contoh macam Siti Kasim, nya Islam tapi dia cuma pakai tudung. Sedangkan Islam tu dah wajibkan, bukan tudung yang wajib, menutup aurat yang wajib. Nya nak pakai apa-apa tudung seperah pun boleh je, tudung saji ke, asalkan tutup aurat. Tapi oleh kerana tadi sebenarnya tu Islam liberal, ialah kerja sidaknya memilih ni yang tidak suka tidak ambil, ni yang tidak suka tidak buang. Ya, Islam liberal. Apatah lagi bila sebenarnya dah mula dicemooh akhirnya menjadi ateis dan syirik dengan Tuhan. Ya, yang bahayanya. Jadi kita baca sedikit lagi. Selain itu dalam buku, selain itu Ad-Dailami juga meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah dengan lafaznya la taqumus sa'atu hatta yakuna khusumatuhum fi rabbihim. Maksudnya tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah terjadinya permusuhan mereka tentang Tuhan mereka. Hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam kitabnya yang mana diriwayatkan daripada Abu Hurairah lah, tentang tidak akan berlakunya kiamat tu, maksudnya makin dekat kita nangga benda tu, berlakunya orang-orang yang mempertikai ketuhanan, berdebat. Contohnya kita tengok letak di Garang Putih tuan-tuan, dah ada tempat yang disebut sebagai taman, tempat untuk berdebat. Tamannya akan ada berlaku open debate lah, open debate di antara religion, bergaduh di situ. Maka benda tu akan banyak berlaku. Alhamdulillah negara kita tu negara yang negara Islam, walaupun Sarawak tu ialah secara rasmi, tapi Malaysia tu secara rasminya di mana kita dijaga oleh jabatan agama. Kalau kita sudah ada jabatan agama, sudah ada undang-undang, kita akan jadi macam negara-negara luar. Ada open debate, ada berlakunya perdebatan yang banyak tentang ketuhanan tu, dan akhirnya akan merosakkan akal anak-anak. Sebab ialah bila mana kita ajarkan anak-anak tu tiga benda yang pentingnya. Alimu auladakum bihubbin nabi, yang pertama. Ajarkan anak-anak kita yang pertamanya cinta pada Nabi SAW. Kita ceritakan sirahnya, kita ceritakan, bukalah tuan-tuan YouTube, macam-macam ada usaha, ceritakan sirah Nabi, ceritakan semuanya. Yang kedua adalah bihubbi ahli baitihi, dan kemudian kita cinta kepada ahli keluarga Nabi, daripada Sayyidina Ali dan sebagainya. Cinta kepada keluarga Nabi yang masih ada kini tu, daripada kalangan ulama-ulama, cintai mereka. Jadi yang pentingnya, yang ketiga adalah ajarkan kepada mereka membaca Al-Quran. Tiga benda diajarkan. Supaya apa kini tu tuan-tuan? Orang kata ancaman daripada luaran tu sangat banyak, daripada YouTube, daripada internet dan sebagainya. Ancaman akidah banyak yang berlaku. Sebab kalau kita belajar akidah tu secara kuliah tu, secara berkitab, masyarakat awam memang akan merasa boring. Saya jujur cakap, bila saya ajar akidah je, orang akan merasa boring. Sebab apa? Sebabnya bukan benda yang praktikal, kedak fiqh, kedak fiqh tu kita belajar, kita pakai dalam solat, kita akan pakai ketika mana kita pergi bermusafir, kita guna. Tapi akidah tu adalah masalah iman, masalah akal, yang mana bila mana orang tu si cukup yakin dengan mudah goyah, dicucuk sikit je makanya akan berubah akidahnya. Sebab ialah bila kita belajar akidah tu penting sebenarnya belajar akidah tu. Kalau saya cadanglah kepada masjid, kalau ada masa boleh pula daurah, macam Ustaz Hafiz Fandani pernah pula daurah singkat, daurah akidah. Daurah akidah tu selama 2 hari je. Kita khatamkan daripada masalah hukum akal, hukum adat, hukum hukum akal, hukum adat, dan kita belajar tentang dalil akli, dalil nakli. Kita belajar macam ni kita nak faham dalil kewujudan Allah tau, dan dalil aklinya. Maka ya boleh dipolah. Tuan-tuan nak boleh pengajarnya daripada ustaz lain pun ada masalah, tapi tuan-tuan kena ada sikit kesedaran. Kesedaran tadi risau dengan umat tu, jadi kita perlu polah daurah akidah. Untuk tuan-tuan, bila tuan-tuan belajar, tuan-tuan didik anak-anak tuan-tuan. Macam mana? Yang kita perlu ada fikir sebenarnya. Fikir tadi polah daurah. Kita guna kita kecil je, sibuk guna kita besar-besar. Kita kecil je. Kita akidah Islam ataupun akidah yang ringan-ringan dia. Tapi di dalamnya akan dijelaskan dalam slide kelak. Kalau saya yang saya buat slide lah. Perbezaan dalil akli, apakah dalil akli Allah wujud? Apakah dalil nakli, dalil Quran dan hadis? Bila dalam hadis dalam bab akidah, hadis yang digunakan adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir kita dah sebut sebelum tu, hadis yang mana sahabat akan menipu. Di mana hadis tersebut akan diriwayatkan lebih 100 sahabat, 200 sahabat, maka mustahil hadisnya menipu. Maka ya hadis mutawatir yang paling tinggi sekali darajatnya.
Bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis hasan, tapi hadis mutawatir. Paling yang tinggi derajatnya. Jadi ya adalah dalam bab akidah. Ya, kita boleh fikirlah kelak masyarakat AJK boleh fikir daurah akidah. Daurah akidah. Kita akan belajar. Belajar tadi cara untuk memperkukuhkan akidah. Contoh sediakan barang makan ke apa ke untuk tarik orang. InsyaAllah musijil kan masjid sediakan sijil. Ya adalah majlis yang sangat penting ya. Kalau fiqh tu banyak dah. Bab tasawuf pun banyak dah. Kita bola akidah. Akidah tu jarang ada yang bola. Akidah. Okey. Kita baca yang seterusnya. Saya katakan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat jilid 5 halaman 113 dan Ad-Darimi di dalam kitab Ar-Rad ala Jahmiyah halaman 261 daripada Muhammad bin Hanafiyah yang merupakan kalam beliau sendiri dengan lafaz la tazhabud dunya hatta takuna khusumatun nas fi rabbihim. Imam Muhammad bin Hanafiyah tu yang menyebutkan, atau bukan hadis Nabi ya, yang meriwayatkan tadi, la tazhabud dunya, tidak akan musnahnya dunia ini hatta takuna, sehinggalah berlakunya khusumatun nas, persengketaan ataupun permusuhan manusia fi rabbihim, pada tentang Tuhan mereka. Asyik-asyik berdebat tentang Tuhan, asyik-asyik debat tentang Tuhan. Jadi itu adalah daripada tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman tu banyak berlaku perdebatan tentang Tuhan. Dan dalam muka surat 78 juga Ad-Darimi juga meriwayatkan daripada beliau dengan lafaz innama tahliku hadhil ummah idza takallamat fi rabbihim. Maksudnya sesungguhnya umat ini akan musnah apabila mereka mula berbicara berkenaan Tuhan mereka. Hadis ini mempunyai hukum hadis al-marfu'. Hadis umpama ini tidak akan dinyatakan melalui pandangan peribadi. Maka hadis ini menjadi syahid penyokong kepada hadis bab ini. Ia adalah penjelasan dalam ilmu hadis lah. Jadi menyebutkan hadis yang marfu', hanya meriwayatkan daripada al-Imam Muhammad bin Hanafiyah. Kemudian tidak mana hadis tak marfu' sampai ke Nabi, tapi disebutkan sanad. Maka bila disebutkan sanad, maka hadis tak lemah, otomatis hadis dhaif. Tapi oleh kerana hadis tadi digabungkan dengan 1, 2, 3, ada 3 riwayat digabungkan, makanya mendapat derajat hadis dhaif yang boleh diamalkan dan boleh dijadikan targhib wa tarhib, yakni beri peringatan dan beri galakan. Dibolehkanlah. Maka disyarahkan hadis, setiap hadis yang kita baca tadi disyarahkan oleh penulis. Hakikatnya apa yang dikhabarkan oleh baginda ini telah pun berlaku apabila tersebarnya fahaman al-syuyu'iyah. Syuyu'iyah komunis lah tadi di negara-negara Islam. Fahaman ini telah dipegang oleh pemuda-pemuda etis. Mereka mengadakan perdebatan di tempat perkumpulan orang ramai untuk membincangkan berkenaan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini jelas merupakan perbuatan kufur. Nauzubillah min zaliklah, semoga Allah melindungi kita semua daripadanya. Lebih membimbangkan lagi, terdapat sebilangan besar di kalangan guru-guru yang berfahaman asyuyu'iyah di sekolah-sekolah kerajaan. Maksudnya berlaku di Morocco lah, di Maghribi. Jangan kita fikir di Maghribi je berlaku tu. Di Malaysia pun ada tuan-tuan. Golongan-golongan feminisme, liberal dan sebagainya wujud di dalam badan kerajaan. Mereka akan meminta dalil kewujudan Allah Jalla Jalaluh daripada pelajar-pelajar mereka dengan tujuan untuk merosakkan akidah para pelajar mereka seperti yang semua ketahui. Ia disyarahkan ringkaslah oleh penulis. Yang mana tadi di Morocco tu dah berlaku dah. Maksudnya penyusupan komunisme tu. Komunisme tu maksudnya komunis tu masuk ke dalam kerajaan dan menghancurkan. Contohnya macam di Yaman tuan-tuan. Yaman pada tahun 1940-an macam ya, lebih kurang ataupun 1930 berlakunya penyusupan ataupun serangan daripada komunis. Dikatakan komunis Rusia dan menyerap ke dalam orang Arab. Akhirnya berlakulah penguasaan di negara Yaman tu, Yaman Selatan dan Yaman Utara, komunis menguasainya. Bila komunis menguasainya, orang yang hidupkan agama di situ semua ditahan, dibunuh. Ada yang siapa yang speech untuk melawan komunis sebenarnya kena bunuh.
Sehingga kan kalau ulama yang terkenal Habib Umar bin Hafiz, bapaknya yang menceritakan bapaknya dulu Habib Muhammad bin Salim, Habib Muhammad bin Hafiz tu bapaknya. Habib Muhammad, bapaknya jadi dikatakan bapaknya setiap hari mau mengajar agama kena report ke jabatan, kena report pergi balai polis. Pergi boleh tulis mengajar seni drama Muhammad mengajar masjid sekian tu, setiap hari kena bola kerana mesti dipantau oleh pihak komunis. Pada satu hari bapa Habib Umar bin Hafiz, Habib Umar Hafizahullah, maka Habib bapaknya tu adalah seorang yang lantang berdakwah, lantang menyatakan pendapatnya, jadi komunis tak salah. Maka akhirnya pada suatu hari bapaknya dicolek oleh komunis, tapi kita tak jumpa. Maka tadi menunjukkan kejamnya komunis pada zamannya. Tujuannya tadi untuk menyekatkan penyebaran agama Islam ketika ya ditutupnya sekolah. Ditutup sekolah dan akhirnya lepas Rusia kalah. Tahun berapa Rusia kalah? 1970-an kan? Lebih kurang lah 70-an. Komunis ataupun sebutkan sebagai Soviet Union kan kalah. Barulah situ berundur keluar daripada Yaman dan akhirnya hiduplah semula di Yaman dengan budaya ilmu lah. Budaya ilmu. Mereka mula famous pada tahun atau merdeka, salah famous dah. Mula merdeka pada tahun 1994. Merdeka dan bergabung menjadi Yaman. Tapi akhirnya perang saudara berlaku dan pecahlah Yaman Utara dan Yaman Selatan. Atau semua kerja-kerja daripada komunis lah, yang mana menyusup masuk dan menanamkan akar-akar etis dalam pemikiran anak-anak muda. Anak-anak muda tadi suruhnya Kenapa? Kerana etis maksudnya mau hidup dalam keadaan yang bebas, yang mana bebas dan tidak ada benda yang menghalangnya untuk belah apa. Nya nak minum arak. Bila saya ada agama tak senanglah. Jadi saya mengajak orang dengan cara macam ni. Kena kita orang tu terikat gila dengan benda-benda si wujud tu, maka saya akan madah macam ni. Maka kita perlu faham agama Islam tu turun dengan keindahan al-jamal, keindahan yang sangat hebat. Di mana kita lihat Islam turun kepada Nabi SAW, setiap benda yang berlaku di zaman jahiliah, yang mana tadi kedudukan perempuan direndahkan, boleh laki kahwin dengan ramai-ramai perempuan untuk jadi sebagai alat, tapi Islam datang mengangkat derajat kedudukan perempuan, sehingga akan disebutkan perempuan tu, yakni seorang ibu, kedudukannya lebih tinggi 3 kali daripada seorang bapa. Diangkat kedudukan perempuan, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat oleh Islam. Dan kemudian datang Islam tadi untuk mendidik orang menjadi bersih. Pada zaman jahiliah dulu, umat-umat Arab ketika zamannya Arab jahiliah sungguh pengotor, sungguh busuk. Maka datang Islam untuk mengajar saya apa? Berwuduk 5 kali sehari. Mengajar wuduk ya adalah agama. Meletakkan satu boundaries tadi, ada benda yang kita boleh polah, ada benda yang kita tidak boleh polah. Menunjukkan kita semua tuan-tuan hidup di bawah hukum namanya hukum taklifi. Taklif itu adalah bebanan, hukum beban yang mana dalam kehidupan kita tu ada termaktub dalam 5 hukum. Yang pertamanya adalah wajib, yang haram, makruh, harus dan sunat. 5 perkara tu dalam kehidupan kita ada. Kita kena hidup dengan 5 benda tu. Namanya hukum taklifi. Kita boleh lari daripada benda tu. Jadi kalau kita nak madah tadi, contohnya kita minum air. Kita minum air, hukumnya apa? Harus. Kita minum air, baca bismillah, sunat jadinya. Okey, mungkin kita minum air orang tanpa izin. Minum air hukumnya harus awalnya. Kita minum air orang tanpa izin, namanya ghasab dalam bahasa Arab. Ghasab hukumnya haram. Jadi kita hidup sentiasa ada hukum. Kita masuk rumah orang tanpa izin, haram hukumnya. Tapi kalau dapat izin orang, harus masuknya. Jadi adalah kehidupan kita tuan-tuan. Kita di bawah satu agama tu, ini adalah satu disebutkan sebagai boundaries ya. Kita tu ada benda yang kita boleh polah, ada benda yang kita boleh polah, kerana semuanya ada hikmah. Semuanya atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan syariat tu kepada Nabi Muhammad SAW. Untungnya kita dapat dalam syariat Nabi Muhammad. Kalau kita dalam syariat Nabi Musa, disebutkan dalam Al-Quran, bila mana seseorang yang berdosa, caranya bertaubat adalah bunuh diri. Bunuh diri tuan-tuan. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Maka mau bertaubat, bunuh diri, maka Allah akan ampunkan. Tapi mazhab kita
kita buat dosa besar ke apakah, taubatlah, Allah akan terima. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah, kerana rahmat Allah tu sangat luas. Makanya kita boleh ambil daripada kesedaran kita dalam baca hadis tu, di mana hadis tu membicarakan tentang apa tuan-tuan, tanda-tanda akhir zaman. Yang ini Nabi SAW dah melihat dekatnya waktu kita nak kiamat dah. Apabila tadi banyaknya orang membicarakan tentang dalil kewujudan Tuhan, maksudnya memperdebatkan dan mempersoalkan, dan banyaknya orang yang akan terjebak dengan benda-benda tersebut. Maka dalam hadis yang pertama kita baca ya, adalah tentang masjid yang dibina dengan indah tapi kosong, tanda akhir zaman. Ada banyak lagi hadis-hadis yang akan kita bacakan. Contoh yang satu lagi, Imam Ibn Katsir mengatakan salah satu daripada tanda akhir zaman juga adalah tersebarnya kebodohan dan kejahilan dan kurangnya ilmu. Maka masyarakat tadi, seperti yang awal tadi saya sebutkan tentang pentingnya kita mencintai ilmu dan memelihara pembacaan kitab yang berkitab tu tuan-tuan. Kerana kalau kita hadir kuliah sekadar-kadar, bukan kuliah lah, ceramah orang dah. Ceramah tu bukan saya nak merasik bagus, tapi lebih ahsan kata orang Arab, lebih baik kita menghadiri kelas yang berkitab. Ustaz dia baca kitab dan kita dengar. Kerana yang ada barakahnya. Barakah apa? Barakah daripada penulis kitab, ulama. Dan kita duduk dalam majlis ilmu tu, kata Nabi nak, wa idza maratum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Kalau kalian lewati taman-taman syurga, berhenti, kata Rasulullah. Maka para sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman-taman syurga tu? Maka kata Nabi, hilaquz zikri. Hilaquz zikri. Apa hilaquz zikri tu? Halaqah zikir. Maka para ulama menafsirkan apa halaqah zikir tu? Maka halaqah zikir tu adalah yang mana di dalamnya ada menyebutkan tentang Allah dan Rasul. Kalau kita tafsirkan lagi, ada majlis masail, ada majlis fadail. Masail adalah bahas tentang hukum, fadail tentang bahasa tentang fadilat amalan. Jadi kita hadir ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Nabawi, masjidnya, dan melihat ada dua halaqah ketika ya. Halaqah yang pertama membicarakan tentang hukum halal haram. Yang kedua itu adalah membicarakan tentang akhlak, tentang sifat. Maka cuba kita fikir, ni sikit Rasulullah hadir. Dalam hadis mengatakan Rasulullah hadir yang majlis hukum halal haram dulu. Menunjuknya pentingnya hadir majlis masail. Dan kemudian Nabi kata bukan madah tak si bagus, tapi Nabi hadir kedua-duanya. Selepas Nabi hadir majlis yang membicarakan tentang hukum halal haram daripada sahabat, dan Nabi duduk kepada majlis yang kedua, majlis yang menceritakan tentang sifat dan akhlak Nabi. Nabi duduk kerana mendengar apa yang sahabat-sahabat sebutkan. Maka di sini tadi kita kena jaga. Bukan hanya kita hadir ceramah bila ustaz yang masyhur datang, penuh, saya dah parking. Hari tu ajak dah susah nak cari parking tadi. Kami terpaksa parking sebarang. Parking sebarang tadi. Saya dah parking dah. Kalau ustaz yang masyhur datang hanya sekadar ceramah, full, beratus-ratus orang pergi. Bukan ada salah. Tapi kuliah berkitab tu memang perlu kita hadir. Kita baca segi hadis, kita syarah dan fahami maknanya. Kalau kita baca kiri mungkin kita apa pada hadis tu si faham. Baca di rumah apa ada si faham. Apa mutawatir tu. Kita pun si faham, jadi ya kita kena belajar tuan-tuan. Kena belajar, kena ada ilmu. Kerana dalam hidup tu bila kita ada ilmu tu memelihara kita. Tentulah bila kita belajar akidah, ilmu memelihara kita daripada ajaran-ajaran sesat yang datang. Ajaran sesat contohnya kita dengar ada orang madah tadi, saya tak perlu semayang sebab saya tak belum sampai tahap khusyuk lagi. Betulkah hanya pun statement dia? Tak adalah geng sufi-sufi batin saya akan madah macam ya. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang solat, di mana orang solat yang orang yang solat tak nyasik khusyuk. Maka si dah faham tadi solat si khusyuk tu kena celaka Allah. Maka si buah solatlah kami orang, tunggu mau khusyuk je mau sembahyang. Ya pahaman saya. Jadi kita lihat balik. Tak salah. Kerana apa? Melanggar syariat. Hukum solat adalah wajib. Wajib, hukum salat wajib. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, fasik. Barang siapa yang meninggalkannya dengan menolak syariat kewajipan sembahyang, kafir.
Yang sepakat ulama kata kafir. Maksud jadi yang sibuk semayang pasal yang menafikan kewajipan semayang kan. Yang sebut dengan lafaz kalamnya maka hukumnya kafir. Kalau nya malas semayang tu bukan kafir lagi tuan-tuan. Belum kafir lagi. Jangan kita tengok orang semayang tu elok dibunuh. Kalau siapa baca kitab fiqh, kitab hukum-hukum dalam mazhab lain, dalam mazhab Syafi'i tu memang ada satu perbahasan. Yakni orang yang solat tu boleh dibunuh sebenarnya. Jadi orang salah faham, bolehlah kita bunuh orang semayang tu. Semangatnya salah. Yang disebutkan yang boleh membunuh orang yang semayang tu, menghukum orang yang semayang tu dengan ta'zir tadi, dengan bunuh adalah hakim ataupun qadi, bukan kita. Kita sih boleh bunuh. Sebab berhati-hati dalam kita membaca kitab, baca buku ke. Kalau kita baca buku sembarang, boleh bunuh orang yang semayang. Boleh bunuh tu. Kalau ngecak orang, jangan. Yang bukan diajarkan oleh agama. Dalam agamanya ada dawabitnya, ada cara kita memahaminya. Bila mana orang semayang tu dalam mazhab Syafi'i, orang yang dihukum fasik, maksudnya berdosa besar, maka wajib kita mengajaknya semayang. Yang pertama. Kedua, sibuk semayang. Ketiga, makanya boleh dihukumkan oleh pihak mahkamah lah atau pihak qadi. Dan sama juga tadi menolak dengan juhud tadi, maksudnya sibuk semayang yang berdah solat tak wajib, maka ya kita boleh maklum kepada qadi untuk menasihatinya. Dan ada setengah ulama katakan boleh dibunuh orang macam tu karenanya sudah murtad. Yang menolak salah satu daripada syariat Allah, maka ya ilahnya, sebabnya kenapanya dibunuh, karenanya telah murtad. Menolak sesuatu yang wajib dalam agama adalah kafir, bahaya. Sebab kita kena hati-hati dan tututlah ilmu lah, utlubul ilma. Jadi kita tutuplah ilmu, kerana tutup ilmu adalah satu kefarduan, fardu yang wajib. Dan kemuliaan bagi tuan-tuan hadir tu, bila tuan-tuan hadir tuntut ilmu tu ibarat tuan-tuan fi sabilillah lah. Tuan-tuan meninggal ke apa, si minta lah. Contoh musibah, dalam keadaan kita dalam perjalanan belajar tuntut ilmu tu, kita nak baca hadis, jalan-jalan pap accident, meninggal, dikira dalam jalan fi sabilillah. Besar pahala tuan-tuan. Jadi ialah kita kena jaga. Jadi insyaAllah kita sambung minggu depan pada hadis yang ketiga. Kita boleh baca laju-laju. Mohonnya kecuali hadis si banyak yang pun syarahnya ataupun maknanya boleh difahami, kita akan lalukan aja hadis ya. Dan hadis yang boleh kita syarahkan, insya-Allah kita akan habis khatamkan. Silama tak 40 hadis tak? Silama insya-Allah. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.